Boleh bincang perkara khilaf boleh. Pilih mana elok. Tapi lebih elok buka. Main lagi dan sini bersoli. Soli ya no soli. Ha. Allah Akbar. Oi. Tak mayang buat tu. Ni kita sayang jamu Allah bah tu oi. Tak nak duk ban ni mungkin duk soli semua. Dia tak mayang tak apa. Saya pernah bertengkar di Kuala Polis. Saya tak tahu orang tu orang Kuala Polis ni dia macam mana. Saya di imam. Saya nak pergi Langkawi semayang masak di Kuala Polis. Mayang. Allahu Akbar semayang. Dia tu masuk awal lagi. Saya dah rokok sujud dah. Dia baru doa Allah Akbar. Saya kata gini dah. Sampai tinggal berapa rukun ni. Macam mana buat ni? Dia gini ustaz. Dia panggil ustaz lah. Ustaz lah. Tak ada ustaz kita mengaji gua mengalah. Ni. Saya nak bawa naik di laut. Bawa naik di pantai. Bawa naik ke pantai. Bawa naik untuk kerja laut. Ni baru mula semayang. Sat lama, sat panjang, sat pendek macam mana? Baik semayang. Oh jangan semayang tu. Buat lah. Tak lah semua buat. Ada semua semayang juga lah. Sebab orang ni tak boleh lagi. Sebab dia baru. Kita tak boleh. Jangan tinggal sampai 3 rukun. Kita tak dengar. Tahu mana 3 rukun tak boleh. Tak mana hadis. Tahu? Wallahualam. Jadi kerana tu saya buat kesimpulan bahawa hati kita masih elok lagi. Tarabatah. InsyaAllah bersedia berbincang dan itulah. Bagi saya kata perbincangan macam mana bersama orang ilmuwan-ilmuwan yang punya saya kedudukan ilmu yang ni boleh menyemak semula tentang menilai semula mana lebih arjah yang lebih kuat yang antara pendapat yang khilafiyah ni. Silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Nabi atas ulasannya. Doktor nak tambah? Sila tambah. Saya nak tambah. Ya, sila. Tuan-tuan sebenarnya dia ni khilaf alfaz ni. Dia bukan perbezaan yang besar sebenarnya. Pada satu titik sama. Saya sendiri sebut bahawasanya cumanya kita sedang membincangkan suatu keadaan. Kalau seorang tu guru dia mengajar. Maksudnya satu orang pergi mengaji dengan Yusuf Qaradawi. Dia balik mai dia mengajak buah tu dia mai. Dan kita akan kata bahawasanya bagi saya yang dhaif ni, saya rasa Qaradawi ni sampailah kepada tempat untuk membincangkan benda-benda ni. Apakah kalau dia pergi mengaji dengan Qaradawi, dia balik mai dia tak boleh nak ajak hak mana Qaradawi ajak kat dia? Dan demikian ni yang berlaku. Sekarang ni dunia ni terbuka. Jadi banyaklah anak-anak buah ni mengaji macam-macam negeri. Banyak belah tu guru dia. Bila banyak tok guru dia, bila dia ditanya di tempat dia, dia akan bagi tahu macam mana yang dia belajar dengan guru dia yang muktabar tu. Saya setuju dengan syarat kalau tuan-tuan baca buku ni, saya ingat saya telah bagi kesimpulan dia belakang. Sekali lagi saya baca. Apabila kita telah sampai ke tahap ini, marilah kita membuktikan kesyukuran kepada Allah dengan menyampaikan ilmu yang tulen kepada umat Islam dan selainnya. Jangan menghukum mereka secara terburu-buru. Sebaliknya betulkan mereka secara hikmah dan bijaksana. Dan kita dah sebut benda ni. Jadi kita kata kerja kita jangan hukum terburu-buru. Tetapi untuk menerangkan satu orang guru, an-nas ala mazhab mufti, manusia atas mazhab muftinya. Dan satu orang yang mengajar ada kecenderungan terjadi dalam Syafi'i banyak arak dan sebagainya mazhab. Orang yang dia berpegang kepada apa yang orang yang mengaji dengan tok guru tu, dia akan ikut apa yang tok guru tu kata. Dalam tarjih, bukanlah saya minta maaf, saya bukan kata Syekh Ismail Zain tu jalanan tak. Saya tak kata, tapi saya kata boleh untuk dinilai apa yang disebut kerana Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi bukan imam jalanan. Al-Hakim tu satu gelaran besar untuk dia. Tetapi Al-Imam Zahabi bila datang kemudian dia takhrijkan hadis-hadis itu dan orang terima yang Zahabi. Kebanyakan ulama hadis terima yang Zahabi walaupun Al-Hakim tu besar kedudukan dia. Begitu juga dalam masalah talqin tadi. Bukan saya kata siapa kita orang ramai kata bila talqin tak kena soal muka nakir. Saya tak kata begitu, maksud saya mungkin tuan-tuan nanti salah faham. Saya kata inti kandungan riwayat yang disebut tu kata siapa yang ditalqin malaikat pegang tangan salah seorang daripadanya, muka dan nakir pegang tangan, dan mereka kata kita tak akan tanya orang yang telah ditalqin kepada dia. Kalau hadis itu dalam bab ilmu hadis dia panggil kritik ini, dia panggil kritik kepada matan. Kritik pada matan iaitu naqdul mutun. Dia ada unsur mujazafah.
Mujazafah ni mubalaghah, lebih pada had. Umpamanya saya selalu buat contoh biasa. Kita dengar hadis fadilat Ramadan tu, kita tolak hadis tu kerana dia mujazafah. Fadilat sembahyang tarawih had 30 hari tu, setiap hari sekian-sekian tu, kita tolak hadis tu. Bukan kerana kita kata tak ada fadilat. Fadilat tarawih tu ada di dalam Bukhari, tapi dia kata pada malam ke-13 sesiapa yang solat padanya pahalanya seperti sekalian para nabi. Artinya kita seorang yang sembahyang malam tu dengan semua para nabi, banyak pahala kita lagi. Tentu dengan Nabi Muhammad banyak pahala kita, kerana Nabi Muhammad baru satu nabi, itu semua sekalian para nabi. Kalau tahun depan kita solat, semua nabi tak boleh potong kita 2 kali sekalian. Kalau kita faham daripada zahir, maka dengan itu ulama kata apabila matan dia bercanggah dengan Quran dengan sunnah, maka ditolak. Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Manar Munif menyebut ka'anna hadzal khabithul kazzab lam ya'rif anna ghairan nabi law 'abadallahu umra nuhin la yu'ti ajra nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu selain daripada nabi, kalau dia beribadat sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Tidak dapat pahala seorang nabi pun. Bukan kita tolak sembahyang tarawih tu, kita kata fadilat seperti ini tak boleh dihalatkan kerana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang terbaik malam Lailatul Qadar itu pun disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Jika sekalian para nabi, umur Nabi Nuh, umur nabi lain jadi ribu-ribu tahun. Jadi ini mukhalafah sarihah bin nasil kitab, pertentangan yang jelas dengan nas kitab. Maka dengan itu kalau ada hadis-hadis, walaupun kita mungkin kita dalam bab fadail amal kita terima, tapi bukan berarti semua nasnya atau madmun nas itu kita terima. Kita kata secara macam Imam Mahdi punya kes, kita kata mutawatir, secara maknawinya mutawatir, seperti mana kata Ibn Taymiyah, bukan keluar hadis Bani Tamim ni hadis yang sahih seperti mana yang dibuat oleh Arqam. Tak, kita kata sahih itu mutawatir dengan secara makna, kerana datangnya daripada rijal, daripada rawi yang setiap tabaqat memenuhi satu tahap yang mustahil berlakunya pembohongan. Itu maksud kita, dan insya-Allah saya tahu Dr. Fadil Hanafi, Dr. Ajah Hanafi faham. Bukan maksud saya itu, bukan maksud menolak Ismail Zain, tapi muqaranah. Saya nak pegang fatwa An-Nawawi, maka saya pegang Nawawi. Siapa yang mengaji dengan saya baca had Nawawi. Bila dia baca had Nawawi, dia amalkan cara Nawawi, tak ada masalah. Saya ingat insya-Allah. Kemudian yang pentingnya dia tak pergi kucai hak masjid tu, imam duk usuli pak di tampak tu imam hang berhenti. Dia alhamdulillah sampai sekarang tak ada kes macam tu, tak ada. Mungkin di negeri Perlis, orang Perlis tak boleh kacau lah hak negeri Perlis buat nah. Orang Pulau Pinang tak kacau lah hak Pulau Pinang buat nah. Dan orang Kedah tak kacau hak Kedah buat. Di atas dasar untuk menjaga perpaduan itu, macam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wallahi ya Aisyah, laula hadithu qaumaki bil kufr la hadamtu ka'bata wa la banaitu ala qawaidi Ibrahim. Saya dengan Dr. Aziz Nafi ingat sepakat dalam membahaskan benda ni kita boleh bahas, tapi menjaga perpaduan umat Islam, yang tu kita setuju. Ukhuwah, saya ingat tadi lepas daripada Dr. Aziz cerita, saya sembang dia rumah, nak pergi rumah ni. Jadi soal ukhuwah, tuan-tuan jangan pula tengok kami duk bahas ni bawah pergi berkelahi pula. Kami baik sembang, makan, telefon, jumpa dalam majlis, pegang tangan, makan sekali. Tuan-tuan pergi bertumbuk tak ini ya. Jadi macam ahli parlimen duk minum sekali, hak orang kampung bertumbuk, ini tak mau. Ini perbahasan ya tuan-tuan. Kita menghormati saya dengan penuh ala ra'si wal ain. Nahtarimu syekhuna wa ustaduna Dr. Abdul Aziz Hanafi. Barakallahu fikum. Terima kasih.